Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar cerita seram. Kisah ini dipetik dan disunting daripada sumber internet dan ini merupakan kisah benar yang berlaku pada tahun 2018. Cerita seram ini seperti berikut. Kisah ini bermula selepas mak meninggal dunia pada tahun 2017. Dan selepas peristiwa itu, kami adik-beradik membuat keputusan untuk keluar daripada rumah mak tersebut. Disebabkan kesedihan yang kami alami, dengan cara itu saja boleh membuatkan kami untuk berhenti bersedih. Untuk makluman semua, mak adalah seorang yang suka menjahit. Menjahit baju Melayu, menjahit langsir dan segala aktiviti-aktiviti berunsurkan menjahit. Dia akan cuba menjahit. Mak selalu menggunakan mesin jahit lama yang diberi dan dihadiahkan oleh arwah ayah. Mesin jahit lama mak yang menggunakan kaki untuk menjahit. Selepas keputusan dibuat, aku memilih untuk tinggal bersama kakak sulung aku yang sudah pun berumah tangga dan menetap di tengah bandaraya Kuala Lumpur. Jadi kerana kesibukan kerja, aku tak sempat nak sewa lori untuk angkut barang-barang aku. Tapi aku ambil keputusan untuk angkut sendiri barang-barang aku yang berada di rumah mak selepas kerja harian aku selesai. Waktu aku balik kerja lebih kurang pada pukul 6 petang. Tapi aku kena jemput anak buah aku dulu dekat sekolah yang berhampiran dengan tempat kerja aku. Jadi buat sementara ni, anak buah aku ni lah sebagai peneman aku. Setelah selesai aku ambil anak buah aku di sekolah, aku terus pergi ke rumah mak untuk mengemas barang-barang aku yang masih ada lagi di rumah tersebut. Jam menunjukkan 7 petang apabila aku sampai di sana. Tapi yang peliknya pada waktu tersebut, bila aku sampai di rumah mak, tiba-tiba aku rasa gemuruh, bulu roma aku meremang dan tengkuk aku rasa seram sejuk. Tapi aku malas nak fikir panjang, jadi aku buat saja kerja yang telah aku rancang untuk kemas barang-barang aku yang berada di dalam rumah ini. Dan aku tengok anak buah aku ni tenang saja. Aku pun mulakan dengan mengangkat kotak-kotak buku, kotak baju dan bermacam-macam lagi kotak yang telah aku asingkan dan kemaskan sebelum ini. Untuk pengetahuan, rumah ni adalah rumah 2 tingkat. Seperti rumah-rumah 2 tingkat yang lain, perasaan gemuruh ini mula memuncak ketika pada waktu aku ingin angkat kotak di tingkat bawah dekat dengan bahagian dapur rumah. Semasa aku menunduk untuk mengangkat kotak tersebut, aku dapat rasakan seakan-akan ada orang yang sedang memati aku di sebelah tandas. Tetapi yang peliknya, bila aku bangun dan menoleh ke arah tersebut, tiada siapa pun yang sebenarnya ada di sana. Dan tak ada kelibat pun yang aku perasan. Aku memandang anak buah aku. Anak buah aku seperti biasa, tenang. Jadi, aku berfikir itu mungkin adalah perasaan aku. Aku teruskan mengangkat kotak tu seperti biasa. Kemudian, aku naik ke tingkat atas untuk kemas dan ambil barang-barang aku yang tidak sempat untuk aku bawa turun ke bawah. Kali ini aku memang perlukan bantuan anak buah aku untuk turun naik tangga, memindahkan barang-barangan aku turun ke bawah. Untuk makluman, tingkat atas rumah mak ni memang agak seram keadaannya. Aku pun tak tahulah kenapa. Tapi sejak umur aku 10 tahun, bila naik tingkat atas, aku rasa memang lain. Tapi bila aku cerita dengan arwah mak,
dengan kakak, mereka mesti kata tak ada apalah. Dan mak kata aku adalah seorang yang penakut. Itulah respon yang diberikan kepada aku berkenaan dengan perasaan yang aku rasakan apabila aku kongsikan dengan mereka. Untuk kali yang keberapa, aku pun tak ingat. Masa itu aku naik tangga dan aku dapat rasakan macam ada orang di dalam bilik, iaitu bilik aku. Langkah aku terhenti di tengah-tengah anak tangga tersebut sebab memang aku tahu hanya aku dan anak buah aku saja pada waktu itu. Aku sambung semula aktiviti aku untuk mengemas barang-barang yang ada di rumah mak. Selepas selesai susun semua barang tersebut di dalam kereta aku tengok kereta aku sudah padat dan ruangan yang ada sudah penuh. Kemudian aku tentukan untuk datang lagi ke rumah mak pada esok hari untuk membawa mesin jahit lama mak yang selalu digunakan oleh mak. Pada waktu itu aku melihat pada jam tangan aku. Waktu telah menunjukkan pukul 7.50 malam. Berdetik di dalam hati aku, mesti kakak aku akan bising balik malam dengan anaknya yang belum pulang ke rumah lagi selepas waktu sekolah. Tanpa membuang masa, aku tutup semua pintu dan masuk ke dalam kereta dan hidupkan enjin kereta aku. Tergerak di dalam hati untuk periksa poket seluar aku. Tiba-tiba handphone aku tiada di dalam poket. Aku pun apa lagi masuk ke dalam rumah mak untuk mencari handphone aku yang tertinggal tu. Aku cuba cari di ruang tamu, tak ada. Aku cari di bahagian dapur, tak ada. Di bahagian bilik bawah pun tak ada. Jadi dalam fikiran aku, mungkin handphone tu tertinggal bahagian atas rumah mak. Semasa aku menaiki anak tangga rumah mak tersebut, tiba-tiba langkah aku terhenti sekali lagi. Badan aku terus jadi kaku. Kaki aku seakan dipaku. Mulut aku membisu. Alangkah terkejutnya aku bila aku melihat di depan elok berdiri satu lembaga perempuan yang berambut panjang dan berpakaian putih di hadapan aku. Pada waktu itu, aku seakan-akan tidak boleh bergerak dan tidak boleh berbuat apa-apa. Terkaku melihat lembaga tersebut di hadapan aku. Akan tetapi, yang memberikan aku semangat kembali adalah anak buah aku yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah tersebut dengan memanggil aku dan memberitahu kepada aku handphone aku sebenarnya berada di dalam kereta. Pada waktu itu, aku betul-betul merasa keliru kerana memang sebentar tadi aku memang rasakan yang betul-betul handphone aku tertinggal di dalam rumah mak. Tetapi bila dengar anak buah aku mengatakan handphone aku berada dalam kereta, tanpa membuang masa, aku berpatah balik, bergegas turun ke bawah dan keluar tanpa berfikir panjang. Kunci balik pintu rumah, masuk ke dalam kereta dan terus pulang ke rumah kakak aku. Di dalam perjalanan, anak buah aku seakan pelik melihatkan keadaan diri aku. Mungkin pada waktu ketika itu, muka aku dalam keadaan pucat. Sampai saja di rumah kakak aku terus bersihkan diri aku. Kemudian selepas makan, aku menceritakan kepada kakak aku berkenaan peristiwa yang terjadi pada aku sebentar tadi di dalam rumah mak. Tetapi respon yang diberikan oleh kakak aku pada waktu itu, dia hanya cakap waktu itu dah maghrib. Biasalah ada benda-benda yang mengganggu. Aku hanya menunduk dan mengiyakan saja. Selepas kejadian tu, barang-barang aku yang aku rancangkan untuk ambil semula, terutamanya mesin jahit lama mak, aku biarkan je. Tapi memang niat di hati, aku ingin mesin jahit lama itu. Dan selepas beberapa minggu peristiwa itu berlaku, aku dapat tahu yang adik aku ingin pergi ke rumah mak untuk mengambil barang-barangnya yang masih lagi berada di dalam rumah itu. Peristiwa yang aku alami itu hanya aku berkongsi dengan kakak aku sahaja.
dan tidak pula aku berkongsi dengan adik aku yang ingin ke rumah mak. Jadi aku mengambil keputusan untuk tidak kongsikan peristiwa yang terjadi itu kepada adik aku. Sebab mungkin betul apa yang kakak aku katakan. Tetapi yang peliknya, selepas beberapa hari, adik aku pergi ke rumah mak untuk mengambil dan mengemas barang-barangnya yang berada di dalam rumah itu. Dia datang ke rumah kakak aku, berjumpa dengan kakak aku, abang ipar aku dan aku untuk menceritakan peristiwa yang berlaku semasa dia mengambil barang-barang yang tertinggal di rumah mak pada waktu itu. Apa yang menakutkan dan menyebabkan aku membatalkan niat aku untuk mengambil mesin jahit lama mak itu. Dia menceritakan baru saja dia sampai menjejak kaki dalam rumah mak, dia terdengar ada orang yang menggunakan mesin jahit lama mak itu di tingkat atas.